pula wa yanbaghi an ya'muraha bitasadduqi bi baqaya at'am wa ma yafsudu law turika. Kata dia, saya juga bagi seorang suami suruh isteri dia bersedekah dengan makanan yang lebih dan juga makanan yang rosak kalau dibiar. Mana di samping kita kena buat itu dan kena buat ini, kita juga ajar kat orang puan kita supaya membiasakan diri dia unjuk Allah. Royak kat roti ni, kalau ada nampak apa juga beri kat orang kata pisang, ko nasi, ko apa nama ni, gula, ko sayur, ko apa saja benda yang dikira kita ni lebih dah, beri. Habis-habis tak ada sangat, hak lebih. Kalau boleh beri hak yang perlu pun beri juga, tu lagi baik, lagi baik. Tetapi siapa ke benda tu lebih ke diri pun tak sibuk juga kat orang, ini orang panggil salah balik tu lelaki. Salah balik tu lelaki, tak ajar bini dia, tak ajar isteri dia supaya orang panggil ringan tangan untuk memberi benda-benda ni pada jiran-jiran daripada budak-budak. Kita beri ni sama ada kita nak beri barang, sama ada beri pada jiran kita ataupun anak-anak jiran kita yang mari ke rumah kita. Orang yang naik tu makcik yang makan berani, tak ada apa dah. Hari ni boleh kita beri dah kat orang. Panggil anak-anak jiran kita mari naik makan bubur, kau minum teh, kau apa saja, goreng pisang, kau apa. Dia ada benda-benda begitu. Benda lagu ni perlu tok lelaki beritahu pada isteri dia. Satu, jadi perlu bagi seorang lelaki suruh perempuan dia bersedekah dengan makan minum yang dia kira lebih. Lebih lagi benda yang kalau dibiar begitu jadi rosak. Nah, kita tengok kita makan pun lebih, anak-anak kita pun makan dah. Lepas tu kalau lelak begitu busuk apa semua sekali, benda-benda begitu jangan diajar jadi busuk. Jangan diajar kulak gitu. Lebih baiklah ambil barang ni beri kau siapa dia, budak-budak orang yang mari yang sejak ni makan gua ni. Tak ada masalah apa. Benda begitu jangan dibiar usul. Tuan kita ni kata fahadha aqallu darajatil khair. Kata dia, cara macam ni dikira hak kebajikan atau peringkat kebajikan hak paling rendah. Habis-habis tak ada sangat nak buat kebajikan, berilah kat orang hak makan nemu sendiri yang tak habis makan dah. Melayak kau hak tak habis makan pun tak sibuk juga kan. Tahu tu nak fikir lah maknanya. Jadi sekurang-kurangnya makanan kita hak tak habis nak makan ataupun kalau dibiar tu dia kolak, dia basi, dia apa, berilah. Ajarlah kat retina budak-budak kita, anak-anak kita beri kat orang. Satu. Walil mar'ati an taf'ala dhalika bi hukmil hal. Kita tidak tahu orang yang tidak Islam ni belah mana. Sebenarnya kalau masalah sedekah ni memanglah ajaran Islam. Ajaran tu dia sedekah dengan sembahyang ni sama naik. Di mana saja ayat yang menyuruh kita sembahyang, di situ juga ayat yang meminta kita sedekah. Sama ada dalam bentuk wajib seperti zakat ataupun dalam bentuk tabarruat yang disebut qardu hasan dan sebagainya. Baki lagi kita nak tahu ni dengan sebab negeri kita ni orang yang tidak Islam yang ramai. Kita nak tahu ni puak-puak dia ni ada kau tidak pasal sedekah-sedekah. Tak tahu kita kan. Kerananya dia sedekah sendiri ni bagi kita memang berat atas kita nak beri kat barang kat orang ni. Moga nak boleh barang ni susah payah. Nak jualnya dulu baru boleh pitih, jual getah dulu baru boleh pitih, gali ubi dulu baru boleh pitih, gali teksi dulu baru boleh pitih. Banyak nak boleh pitih ni payah. Tiba-tibanya agama suruh beri kat orang. Memanglah berat. Tapi jadi yang kita ni kerana ada janji daripada Allah Ta'ala bahawa sebarang pemberian daripadamu tidak akan disia-siakan. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Jadi ada pun orang yang tidak Islam, boleh jadi dia tak beri, boleh jadi puak-puak dia mengaku-aku. Kerana nak beri dasar pada apa? Nak beri pada dasar pahala. Siapa dia? Royak ke dia pahala-pahala? Orang yang beroyak pahala-pahala ni orang Islam. Dan tak boleh jadi seorang manusia di Islam kecuali mengucap 2 kalimah syahadat dulu, yakin benda yang kena yakin. Dan benda yang kena yakin itu ni perkara adalah iman billah, iman bil rasul, iman apa semua sekali ni. Dan mesti dengan sebab hak bahasa buat secara zahir kita panggil Islam pun tak. Hak bahasa yakin mengati pun tak ada. Boleh jadi yang tak ada. Ulu Allah. Kalau ada juga ulu Allah tu, boleh jadi satu kerana tradisi seperti raya-raya gitu, apa ampau apa semua sekali. Boleh jadi itu. Lain pada tu bang tak ada.
Kalau ada juga tu ceng tu untuk nak kait. Nak kait hak lebih banyak lagi mana. Rokok sepotong supaya nak paut dia supaya beli kedai dia sama. Boleh begitu. Lain pada tu balik tak ada. Jadi kita orang Islam tidak boleh begitu. Orang Islam diajar supaya unik Allah tu mesti terus menerus. Bahkan kita diajar pada tu lelaki supaya orang nak kat roti nak kita kena hui. Orang benar. Di akhirat kita dapat pahala, di dunia ni hubungan kita dengan orang jadi ikat dia paling kukuh terus menerus. Walil mar'ati an taf'ala dhalika bi hukmil hali min ghairi tasrih iznin min az-zawj. Kemudian dia kata dia bagi seseorang isteri dia boleh buat benda tadi dengan tidak payah izin daripada tok lelaki ni. Mana tidak mesti orang tina ni tanya dulu tok lelaki, boleh kau abang mau bui yang gulas makuk kau orang, boleh kau panggil budak-budak naik makan bubur, boleh kau gotu, boleh kau ni. Kata dia tak payah. Benda-benda hak bahasa lagu ni hak dikira rumah kita pun lebih dah, dan kalau disimpan pun jadi rosak dah. Boleh isteri guna harta atau rumah dia untuk sedekah, walaupun harta tu tok lelaki. Kerana makan minum seorang isteri tu memanglah tidak mesti ambil harta dia. Harta retino, harta saka dia, ke harta berapa dia boleh perok begitu sajalah. Kalau dia nak makan juga, nak belanja juga tu sebab kita sebut hari ni tak ada apa-apa. Tapi sebanyak mana berah, ketah, gula, berapa memang hak tok lelaki 100%. Tapi walaupun begitu, boleh bagi seorang isteri unjuk Allah barang itu pada orang lain dengan tidak payah minta izin. Sekiranya benda hak dia beri ni tidak mengganggu bajet rumah dapur dia maknanya. Dua. Kata dia wala yang bari an yastaksira. Wala yang bari an yastaksira an ahlihi bimakulin tayyibin fala yut'imuhum minhu. Yang ketiga kata dia tidak segia bagi seorang suami, bagi seorang lelaki dia yastaksira makna istighfar, makna menentukan untuk diri dia seorang. Kita panggil buat satu belanja istimewa. Tidak segia membuat satu benda istimewa untuk dia seorang, tolak anak buah dia bimakulin tayyibin dengan sejenis makanan yang sedap. Mana tidak bahasa dia untuk lelaki beli barang sedap-sedap buat balik ke rumah, apa bubuhlah bekas kau ni rakyat ni jangan kosek ni abang seorang. Jangan hak saya seorang, hak aku seorang. Ni sangat sedap-sedap lah. Di kedai beli berapa kita panggil barang-barang dalam ting kau. Beli barang dalam ting buat balik. Patok pala tidur, hak ni yang kosek. Rakyat kau roti ni yang kosek, budak-budak apa yang kosek ni hak aku nak makan seorang. Ni kata dia jangan buat perangai lagu tu kata dia. Barangkali ada bahasa lagu ni. Kalau tidak begitu kitab ni tidak telitah nak tulis lagi kitab dia pun. Ada pesen orang. Dia bahasa pesen buat untuk dia seorang. Tidak segia nak kata dia, bukan bahasa dia nak seorang suami menentukan makanan yang baik an ahlihi, tolak anak buah dia. Anak buah dia, anak bini dia tak boleh makan hak ni pasal hak ni hak baik, hak molek, hak bagi dia seorang. Fala yut'imuhum minhu, maka dia tidak boleh makan pada anak buah dia minhu daripada zalikal ma'kul tayyib, dia tidak boleh nak makan yang sedap. Fa inna zalika mimma yughiru sudur, kerana benda ni boleh menimbulkan panas hati. Bila bini tengok tok lelaki seorang yang makan, dia tak boleh makan kerana barang ni tok lelaki royak jangan dikosek. Anak-anak perut tengok ayah dia seorang yang makan, dia tak boleh makan pasal muk dia tak beri, ayah pesan jangan dikosek ni hak ayah seorang, hak cik seorang. Ini kata dia boleh menimbulkan waghar, boleh menimbulkan panas dada, panas hati. Jadi bini baik, anak baik tu orang panggil buku sokmo dalam hati, tekilan sokmo dalam hati, menyebabkan hubungan di antara dia dengan bini dengan anak tidak orang panggil tidak licin molek, tidak selesa molek. Itu kan kata dia wa yub'idu 'anil mu'asyarati bil ma'ruf, dan menyebabkan dia jauh daripada campur gaul anak buah dia dengan ma'ruf. Kita Islam mengajar kita supaya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Mu puak-puak jatah, puak-puak tok lelaki, mu kena bercampur gaul dengan anak bini mu bil ma'ruf, dengan baik. Jadi kalau mu buat
buat khoh gini, makanan ni khoh orang aku seorang orang yang tak boleh. Dia kata dia tak ada lah makruf yang diajar sangat oleh Islam ni. Makan kita makan apa yang bini kita makan, dia kita boleh makan pada anak-anak kita benda yang kita makan. Hak tolak lah. Jangan ada apa ni keistimewaan balik tu lelaki, jangan. Jadi orang datang buat bajet khoh untuk rokok dia ni lagu mana? Iya ni. Gaji, kita katalah gaji 100, buat balik PT 100. Dia dapur gua tu gua ni, lepas tu raya gua tino 20 riyal tu yang kau set rokok aku. Jadi 20 riyal rokok demo. Takkanlah tak ada 20 riyal lain hok yang lecu kawan. Gitu dah. Gitu kan main tu demo je. Demo je ada hok bajet khoh kawan tak ada bajet tu tak kena. Gitu duduk. Dia tak boleh berdalih, orang kata tak boleh berdalih. Tak apa kawan, moga kawan leluh. Yalah demo leluh tu buat demo orang jatah bahasa dia dah kena leluh untuk pergi anak bini. Dia tak orang jatah tak boleh buat berdalih untuk ambil lebih pitih untuk dia berdasar pada dia orang jatah leluh. Kerana yang leluh dia tu bahasa dia dah demo orang jatah kena leluh. Tiap-tiap orang jatah kena leluh kerana makan minum kawan jadi wajib atas dia. Semaya demo wajib, puasa demo wajib, makan kawan pun wajib juga, dia setara sama wajib lakon. Jadi tak ada sebab mengapa kita orang lelaki menentukan satu peruntukan khusus PT untuk kita, untuk rokok kita, untuk teh kita, kedai kopi ke apa, tu tak ada sebab. Tu dia. Kita katalah nak minum teh kedai kopi, nak pergi minum kedai tu kedai ni. Yalah demo nak minum kedai, orang tu takkan tak si minum juga. Tak gitu kan? Tekak dia mau, tekak orang bini rumah bau juga, tekak anak kita bau juga. Jadi kalau tentu benda hau getih gitu gini, kita buat cara lo nyawa panggil bawa bekal, bawa begapo tu masalah apa lo nyawa bawa dalam kereta, dalam pejabat begapo bawa bekal berlaku. Ni style bawa bekal ni style bagus. Kerana benda bila kita bawa bekal rumah, arti makanan yang dalam bocor kita, dalam bekas yang bekal kita tu ialah kita ambil daripada rumah kita, yang orang rumah kita juga boleh kecak sama benda kita minum tu. Mai pergi kedai pak orang rumah boleh makan, kau tak boleh makan, kita test susu hari-hari dia jumpa air sejuk sama. Mana boleh jadi? Itu dia. Ini cara sistem Islam mengatur supaya lelaki bini duduk keadaan bahagia ni memanglah boleh jadi tak ada. Apa nama ni di dalam agama lain. Dan tidak boleh jadilah, memang tak ada. Memang tak ada. Bila kita baca Taurat, bila kita baca Injil, Injil ada inilah. Dia panggil Old Testament dan New Testament ni tak ada benda begini. Ya ada yang ialah orang panggil cerita-cerita atau Tuhan manusia. Tak ada benda-benda begini. Dan waktu hamba duduk di London ke di Amerika, masuk buti ada buat ceramah di sebuah masjid di London. Jadi masuk ceramah oleh sebuah masjid, lupa aman buat balik, jumpa sebuah buku yang menjadi bacaan orang-orang Islam di situlah. Di situnya banyak orang Arab daripada Yaman ini, hamba yang dia beri program ceramah di depan buku dia. Jadi dia sebut situnya ada seorang perempuan. Bakal satu masa itu hamba sebut dia. Seorang perempuan orang putih masuk Islam. Lepas tu dalam buku tu dia ceritalah kerana apa saya masuk Islam. Dia ceritanya, dia kata bila aku baca Quran, kata dia, aku bertemu benda yang selama ini yang menjadi serabut semua dalam kepala aku waktu aku duduk dalam Kristian dulu. Iaitu tak erti nak pesan macam mana masalah rumah tangga. Aku bini, tok lelaki aku sebagai suami, dia pada pitih, aku pada pitih, macam mana nak pesan. Jadi kena bawa satu mesyuarat tertentu di antara lelaki isteri nak menyelesaikan masalah siapa dia bertanggungjawab masalah rumah tangga. Mana kena kira, kena berunding juru. Kena berunding juru di antara suami dengan isteri nak menentukan siapa pitih demo ke pitih kawan, nak tanggung rumah tangga. Tapi dalam Islam kata dia siada. Dia siada iaitu ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim.
Ayat Nisa kata dia, go pala aku kata dia lama dah aku duduk. Jadi sebab tu lah aku terima Islam. Kerana ayat ni beri peluang kepada boleh menyelesaikan masalah. Ya aku, dah orang-orang yang tidak Islam ni tak boleh selesai pak bila masa. Kalau tak ada peraturan. Kecuali peraturan yang pakat sama sendiri. Islam sebut ar-rijal qawamun 'ala nisa. Orang lelaki jadi ketua atas perempuan. Sebabnya dua macam tu. Yang pertama bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Yang pertamanya kerana pesan Tuhan dia buat makhluk dia ni tak serupa. Itu nombor satu. Nombor satunya kerana pesan Tuhan buat makhluk dia tak ada pun hak serupa. Ada kecil, ada besar, ada lebih, ada kurang, ada itu, ada ini. Jadi laki Tuhan. Jadi hak laki Tuhan ni orang tak boleh fikir dah. Orang jantan tak boleh berasa, aku jadi orang jantan susahnya baik jadi retina. Dia tak boleh gitu. Begitu juga orang retina dia tak boleh berasa deki. Bapa orang jantan bagus, bapa dia letih. Dia tak boleh gitu. Pesan Tuhan dia buat makhluk ni tak serupa. Ada lebih, ada kurang, ada berapa. Jadi orang jantan Allah Ta'ala buat dia gagah. Oleh kerana dia gagah, maka dia berkuasa di atas perempuan. Kerana pesan perempuan dia lemah. Pesan perempuan dia lemah. Orang pesan orang jantan dia gagah. Jadi oleh kerana orang jantan tu basuh dia dah Allah Ta'ala buat dia kalau gagah. Dari segi pemikiran, dari segi orang sorak, dari segi segi tulan, dari segi apa pun dia lebih gagah pada perempuan. Maka dia lah dikira jadi lebih layak jadi ketua. So, yang keduanya walima anfaqu min amwalihim. Yang keduanya kerana dia kena membelanjakan harta dia. Oleh kerana atas wajatan wajib membelanjakan harta dia kepada anak bini, maka memang dia berhak jadi ketua. Moga sahih dia orang panggil siapa dia sahih banyak orang tu jadi pengurusi. Itu dia dalam koperasi. Tak jadi kan? Begitu dalam rumah tangga dengan sebab dia waktu BPT banyak, dah keseluruhan rumah tangga begitu gini wajatan belaka, maka memanglah dia berhak diberi jadi ketua rumah tangga. Benda ni tak ada dalam agama aku. Dan aku tahu bukan aku seorang, seluruh orang aku yang tidak beragama Islam tetap ada konflik ni dalam kepala tadi. Ni banyak lagi benda-benda lain dia sebut. Jadi apa nama ni, boleh yang mikir maknanya. Kita kata apa tadi? Kuat-kuat sikit. Ni soalan. Tok laki tidak beri nafkah yang cukup kepada isteri dia. Mau tak mau, retina pun curi-curilah sikit. Curi-curi sikit, apa nama ni, belanja duit daripada tok laki. Boleh ke tak boleh? Gitu soalan. Benda ni soalan ni kalau tuan-tuan baca hadis, kita berjumpa juga soalan ni disoal oleh seorang sahabiyah, oleh seorang muslimat di zaman Rasulullah SAW itu mengaduha tok laki dia, ya Rasulullah, tok laki aku ni kedekut. Kalau tak salah hambanya isteri bagi Abu Sufyan sendiri. Abu Sufyan ni tua Nabi. Jadi isteri dia kan orang panggil apa? Mak tiri, mak apa? Tok tua juga lah dia. Jadi tok tua puan mengaduha bahawa tok tua jantan dia tak guna nafkah dengan cukup. Jadi Nabi kata ginilah, Nabi kata tengoklah keadaan dengan cara makruf. Mana masalahnya tok laki tak boleh belanja dengan cukup ni. Soalnya cukup tak cukup tu pun satu benda nisbi juga. Cukup tak cukup. Boleh jadi seorang perempuan yang bahasa jenis bawah. Orang lain cukup belaka dah setahun ni dengan sebab dia bahasa pesen bawah. Dia didikkan dia untuk nenek dia ni bahasa jenis bawah. Maka dia kira tak cukup. Sedangkan tok lakinya kira cukup ada dah. Kalau tengok pada rumah demo sebelah tu cukup. Dah rumah orang sebelah tu cukup. Dah guana ya demo seorang tak cukup ni guana. Itu jadi masalahnya kalau memang benar-benar tak cukup. Siapa kau pikat lapar, siapa kau pikat gapa, ketika tu boleh pihak isteri ambil daripada harta suami dia sekadar yang benar-benar diperlukan. Sekadar yang benar-benar perlu lah panggil. Lebih pada tu jangan. Gitu duduk. Tapi ingatlah, cukup tak cukup ni kiranya benda ni benda nisbi sangat. Kalau benda tu bahasa benda boleh cukup dah. Mana tak lapar dah setahun ni. Mana sekadar tu lah. Baki lagi hak kedekut dia tu akhirat kelak tu dia tanggung lah akhirat kelak. Dia cerita ni masyhur daripada Sayyidina Abu Bakar sendiri. Orang tina dia
Erti Sina Abu Bakar radhiyallahu anhu ni Perdana Menteri yang pertama. Tak gitu kan? Lepas Rasulullah. Jadi dia kata dia minta lah, dia kata abang kuih-kuih sikit kan. Biasa nak makan manis-manis sikit. Minta isteri Abu Bakar, minta pada tok lelaki, minta belanja lebih sikit. Kerana gaji dia nya disebut-sebut 3 dinar atau tidak berapa, 3 dinar atau 3 riyal kita katalah. 3 riyal gaji Perdana Menteri jam hari itu. Jadi Abu Bakar kata, aku tak ada pitih, ni ialah semua pitihnya. Ni semua pitih. Pitih hak yang diberi daripada Baitul Mal kepada aku banyak ni. Tak apalah kawan ni senyap lah. Moga bini Sina Abu Bakar tu, tua Rasulullah memanglah. Okey, jom. Duduk tak duduk, satu hari awak tino dia akak kuih pada Sina Abu Bakar. Ya ni tanyalah kuih dari mana. Jawab awak tino ni dia kata, jimat-jimat awak gaji kita tu. Jimat-jimat awak gaji 10 sen sehari, 5 sen sehari masuk tabung, je lama-lama boleh buat kuih. Kata Sina Abu Bakar, kalau setahun ni gaji kita lebih tu, ni pula aku boleh jimat dah. Akhirnya potong sungguh. Sina Abu Bakar potong sungguh. Mana hak gaji 3 riyal, hak gaji 30 sebulan lah kita kira. 3 riyal tu, 30 sebulan. Dengan sebab dia boleh jimat jadi cukup dengan 28 riyal misalnya. Ni potong sekonti gaji dia dekat 28 riyal. Tak makan kru mana dia tu pula. Allah beringatnya orang zaman itu siapa begitu. Itulah orang yang bernama Sina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi masalahnya hubungan dengan orang ni, masalah cukup tak cukup ni kadang-kadang dunia zaman ni malah banyak perkara masalah. Kan nak beli buat tu, kan nak beli buat ni, buat cukup kau tidak ni. Ingatlah belanja lebih tu boleh. Tapi tiap-tiap sen duit yang kita belanja ni, baik tu lelaki, baik bini, baik siapa pun akan disoal di akhirat. Ini masalah. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ni akan disoal sesuatu. Bapa duit ni belanja untukmu, tidak ke ada benda lain yang lebih mustahak dibelanjakan. Kau untuk sabilillah, untuk gapo semua sekali. Ni buang ni menyebabkan orang yang arif, orang makrifat dia tinggi kan, mula misap tengah malam ni. Mula misap dah sedih sedang tengah malam nak bimbang takut hidup setahun ni, takut orang panggil tak kenal lagi dengan Tuhan. Lah kau nak belanja duit negara dengan secara mewah, dengan secara gapo, Allah jauh lah. Kan dia. Kemudian wala yanbaghi an yasifa 'indahum ta'aman laysa yuridu it'amahum iyyahu. Tiga yang keempat kata dia tidak sedia bagi seorang suami bahawa duk sifat duk beroyak depan anak bini dia makanan yang dia sendiri tidak nak tunggu makan. Allah dia ada kedai tak ada yang banyak. Tak beli pun. Dia orang ada yang nak waktu ini, apa Allah waktu ini mau lawi dia yang apa ya kawan ni dia tak sedih tapi kau duk royak waktu pun. Jangan. Dia tak sedih, tak royak duk royak apa kau kan. Jangan benda lagu ni orang panggil melukakan hati orang. Dan sebab tu orang warung benar para hadirin semua tak makan makanan kedah. Makanan hok jual kedah ni dia tak makan. Kerana kata dia makanan ni memanglah barang orang jual kedah ni hok sedap-sedap. Sedangkan barang sedap ni seribu mata hari duk tengok. Orang kata taksi orang miskin tok pakai, orang kaya pakai tengok belakang. Hok boleh belinya orang dah piti. Hok tak boleh beli ke? Hok pakai puas dengan tengok yalah. Nak beli tak boleh. Jadi buka hati dia, orang panggil pecah hati dia. Makanan atau benda yang pecah buka hati orang miskin. Dan orang tu pun tak boleh makan, orang sedekah pun tak ada. Dia nak tak boleh makan ni, makanan tidak ada berkat. Tidak ada berkat. Jadi sebab tu benda-benda begini diminta tudung. Doktornya suruh tudung takut lalak ya. Kita orang Islam ni diminta tudung takut tengok oleh orang miskin dan dia nak beli tak boleh, luka hati dia maka hilang berkat. Allahumma antar Rabb. ولا ينبغي أن يصف عندهم طعاما ليس يريد إطعامهم إياه وإذا أكل فيقعد العيال كلهم على مائدته.
Ataupun kita baca wa idza akala fayuqidul ayala kullahum ala ma'idati. Yang kelima, bila tok laki ni makan, maka sepatutnya dia kena dudukkan, dia kena mendudukkan anak buah dia semua ala ma'idati, atas jamuan, atas hidangan. Mana bila tok laki makan, jangan makan seorang. Panggil mak dia, bini dia, anak dia makan sekali belakang, supaya masing-masing itu puas hati bahawa hak ayah kita makan hari itu hak ni, hak ayah kita makan tadi ni dah makan ni. Tapi kalau ayah makan suku, tok laki makan suku, patut bini makan suku, maka boleh jadi timbul syok wasangka dalam hati anak ke hati bini kau, hak tok laki makan tadi bakal hak sedap-sedap namanya, tinggal ni hak tak habis-habis dia boleh jadi begitu. Selagi benda ni ada dalam hati anak buah atau rumah, maka selamatlah hubungan di antara keluarga tu. Tidak orang panggil, tidak dicing oleh istisam oleh. Boleh demikian bila kita makan, makanlah dia cukup boleh makan belakang berderu begitu. Biar banyak Allah tanya di atas pinggang Yesus itu menambahkan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Ihya Ulumuddin disebut faqad qala Sufyan radhiyallahu anhu balaghana anna Allah wa malaikatahu yusalluna ala ahli baitin ya'kuluna jama'atan. Sufyan Tsauri kata, Sufyan Tsauri ni seorang ahli hadis, termasuk daripada guru Imam Bukhari juga. Kata dia, balaghana, ada siapa kau telinga, kata dia. Guru Sufyan kata, ada siapa kau telinga aku bahawa Allah dan malaikat memang berdoa untuk penduduk sebuah rumah yang makan beramai-ramai. Cuma aku tidak jelas balik hadis kau, kata ulama kau, aku tak tahu. Tapi adalah siapa kau telinga aku bahawa Allah dan segala malaikat di langit semua pakat doa supaya turun rahmat daripada langit kepada keluarga, satu keluarga dalam sebuah rumah yang bila makan beramai-ramai sekaligus. Dia tak kata suku aku, suku tidak. Jadi seboleh-bolehnya tahi makan tu biar dia tetap malak. Tahi sekian anak-anak mari pakat makan belakang. Kalau kacau wali sekali-sekala kita sutuk suka, kita lapar sekali-sekala, masalah lah. Tapi kalau boleh ajar juga, usaha juga, biar jadi kita ada program makan khusus time tertentu, biar boleh makan berdua belakang. Ni benda ni pun orang tua-tua kita tidak gitu. Orang tua-tua kita jamin hari itu dia pasal pasien tok laki makan dulu. Ayahmu dulu tadi ayahmu. Dia panggil ayahmu. Ayah makan seorang. Apa ayahmu juga, makmu. Boleh odak. Duduk dulu, tak kena begitu. Wa ahammu ma yajibu alaihi mura'atuhu fil infaqi an yut'imaha min al-halal. Kata dia, yang paling penting mesti dijaga dalam masa kita mencari harta ialah bahawa kita sebagai seorang tok lelaki kena beri makan orang tina kita daripada harta halal. Kau yang paling penting kita hidup sehari-hari ni waktu mencari nafkah. Cari nafkah tu carilah dengan cara mana pun. Nak menyaku, kau nak menego, kau nak makan gaji, kau nak makan upah, kau lah girilah. Asalkan barang tu halal. Sudahlah. Lepas pada halal tu vitamin ada, kau tak ada tu jadi sendirilah vitamin tu. Kalau bila barang tu barang halal. Jadi dari segi agamanya dia mementingkan halal. Dari segi doktornya dia mementingkan barang-barang makanan seimbang, dia panggil vitamin, kalori cukup apa semua sekali, tu cara dia. Tapi Islamnya ajar perkara halal tu kau penting. Walaupun selera apa ni orang kecapan tak berapa sedap, walaupun barang ni barang murah, tapi sifat kata barang ni barang halal, hak ni lah yang paling penting sekali masuk ke lubang mulut anak-anak kita, anak bini kita. Wala yadkhulu madakhil as-su' li ajliha. Kata jangan sekali-kali tok laki masuk ke lubang jahat kerana nak boleh ke makan minum. Nak boleh ke anak bini makan terpaksa kita masuk ikut lubang jahat. Maknanya nak boleh pitih supaya anak-anak kita boleh makan, bini kita boleh makan, maka kita terpaksa buat benda tak baik. Nah, jangan. Metaka nak boleh beli beras agak terpaksa. Kita panggil gapo tipu, ko rebo, ko berapa. Jangan. Biarlah anak-anak bini kita boleh makan ala kadar, asalkan barang ni barang halal. InsyaAllah kalau kita kenyai pun kenyai di dunia, kenyai pak dalam kubur, kenyai pak dalam akhirat. Kerana barang ni bila barang berkat dia jadi begitu. Tapi kalau barang ni barang yang orang panggil barang tak baik, barang haram, maka dengan sendiri berkat tak ada. Bila berkat tak ada, dia boleh kenyai curi sedawa setakat dunia je.
Tapi dalam kubur dia akan lapar kepung di pada masa dia ke kebuluran. Maka tak ada pada sikit abuk makanan macam ni. Ini benda yang mesti ada dalam kepala kita sebagai orang Islam. Di saat-saat di puing-puing orang tak madu ke akhirat, kita orang yang Allah Ta'ala terkedir buka pintu hati nak dengar benda agama tu kena ada benda tu dalam kepala kita. Makan, minum, rumah tangga, kain pakai, biar sekera guna pakai akhirat. Fa inna dhalika jinayatun 'alayha la mura'atun laha. Kata dia, bila mu beri makan minum pada anak bini mu barang yang tidak halal, sebenarnya mu buat jenayah, bukan mu buat satu keraian tidak. Kita duk suka bila anak-anak boleh makan bergerak dagu kenyai gak, kita duk berasa kita ni seorang bapak yang berjasa pada anak-anak. Tak, kata dia. Kalau mu beri makan ke anak mu barang tak baik, itu bukan satu jasa, ini satu jenayah mu pada anak bini mu. Mu fikir sendirilah, kata dia, mu buat kenayak ko, buat nahah pada anak-anak ko buat jasa bakti pada anak-anak. Sayangkan anak bini, mu jangan ada beri barang tak baik. Kira juga walau belah mana pun, lah. Ini sekadar hak yang ada, supaya benda hak masuk perut tu merupakan satu bakti jasa kepada anak bini. Kalau tidak gitu juga, merupakan satu jenayah pada anak. Habis kau yang kena, masuk kau yang ketujuh. As-sabi' أن يتعلم المتزوج من علم الحيض وأحكامه ما يحترز به الاحتراز الواجب. Kau yang ketujuh. Ini benda yang tak tahu dah kita. Kalau kita tahu dah atau tidak. Kau yang ketujuh, seorang yang nak kahwin kena mengaji masalah haid. Dia agak nipah lah, ni istihadah lah. Haid, nipah, istihadah ni. Ini orang puan ni. Orang puan dia ada masa dia haid. Haid ni orang panggil darah bulanan. Istihadah ini orang panggil darah bulanan juga, tapi lebih daripada sakatan dia. Hak sepatut mari 7 hari, mari ya sebanyak aqall haid yaum wa lailah. Haid paling kurang sehari semalam. Wa aktsaruha 15 yaum. Paling banyak 15 hari. Pertengahan dia seminggu.
Baik, orang hok mari haid siapa ke 16 hari, 17 hari, 18 hari ni orang tak panggil haid, orang panggil istihadah. Ada hukum dia, cara dia. So lagi nifas, orang panggil darah apa ni, mari pas pada bersalin kan. Paling tinggi dia boleh pergi siapa ke berapa hari, 60 hari apa semua sekali. Benda lagu ni kata dia, kena mengaji. Kena mengaji orang yang nak kahwin mengenai dengan haid, mengenai dengan istihadah, mengenai dengan nifas. Ma yahtarizu bihi al-ihtiraz al-wajib. Sekadar mana yang orang panggil dia boleh jaga benda wajib. Dia boleh jaga hukum-hukum. Sebagaimana kita buang kecil ada hukum dia. Buang air besar ada hukum dia. Bersetubuh laki isteri ada hukum dia. Ada mari darah bulan pun ada hukum cara dia juga. Benda lagu ni kata dia belum pada nak menikah, dia kena reti. Orang laki baik, orang puan baik. Orang puan sama telah laki dia. Orang lelaki, dia mengutuk lelaki dia kena ajar ke kawatina dia. Itu dia. Wa yu'allima zawjatahu ahkam as-salah wa yukhawwifaha min Allah in tasahalat fi amri din. Wajib juga di atas tok lelaki ajar orang tina dia hukum sembahyang. Hukum sembahyang ni wajib, tak sembahyang jadi begini. Pas sembahyang pula berapa kali. Ada sembahyang wajib, ada sembahyang sunnah. Dia kena kutip aja habis. Benda lagu apa dia wajib dalam sembahyang, apa dia sunnah dalam sembahyang. Hok bahasa baca lagu ni, hok bahasa buat lagu ni, hok rokok lagu mana, sujud lagu mana, bacaan lagu mana. Ini benda ni wajib atas tok lelaki royak pada orang tina dia, dan kalau boleh periksa orang tina dia. Tak ada lah untuk guru nak periksa seorang-seorang anak orang, bukan dia anak dia pun sudah ada. Wajipan untuk guru wajib secara umum gitu. Tapi nak cek seorang-seorang, itu terletaklah di atas pok, atas mok, dan akhirnya atas tok lelaki. Wa yukhawwifaha min Allah, dan dia tok lelaki dia kena menggerungkan orang tina dia daripada azab Allah. In tasahalat fi amri din, sekiranya orang tina buat mudah dalam perkara agama. Tok lelaki kena rayak dan mu beringat sikit. Kalau dia nak belaki bini yang kawan, biar tentu kita dua ni belaki bini jauh dunia pakai akhirat. Atas dunia ni pun kita nak belaki bini, di akhirat pun kita nak duduk sekali. Tapi kalau dia mau buat tak semayang agak, dia mau suruh kawan suku. Dan kawan tak boleh buat apa. Atas dunia ni kalau dia mau sakit, kawan cari piti. Dia mau lapar, kawan cari piti. Dia mau menggotu kawan. Tapi akhirat kalau dia mau masuk neraka, kawan tak boleh buat apa. Sebab itulah dia mau kena goni. Itu wajib atas tok lelaki. Ada kau tok lelaki apa ni budak-budak kita hok kahwin jamela ni siapa kau pikat tu ataupun tak ada tu terserahlah, tapi hukumnya begitulah. Itu dia tu. Fa in kana ar-rajulu qa'iman bi ta'limiha falaysa laha al-khuruj li su'al al-ulama. Oleh itu kalau laki dia sendiri itu bersiap sedia untuk mengajar. Mana kalau tok lelaki dia tu seorang yang reti, dia tu tok lebar kampung, dia tu ayah orang, ustaz orang, maka tidak ada hak bagi orang tina dia tubik daripada rumah untuk nak pergi mengaji dengan siapa-siapa. Kalau tok lelaki tu pandai dah, wajiblah tok lelaki ajar. Maka bila tok lelaki atas tok lelaki wajib ajar berani, tebak keluar daripada rumah pergi mengaji tu kan wajib gapo lagi? Kerana hak ni hak yang paling penting untuk dia mengaji. Wa in qasara ilmu ar-rajul, wa in qasara ala tu potong. Wa in qasara ilmu ar-rajul ولكن ناب عنها في السؤال فأخبرها بجواب المفتي فليس لها الخروج. Tapi sekiranya tok lelaki sendiri tak reti dan dianya segala soalan-soalan yang disoal oleh orang tina dia pada dia tu dia ditanya orang, pas pada tanya orang tu dia buat balik jawapan tu kepada orang tina dia, pun orang tina tak payah juga pergi ngaji lain. Maknanya orang tina ni boleh pergi, kalau tok lelaki dia reti dah tak payah dia pergi ngaji dah. Ataupun kalau tok lelaki dia tak reti tapi tok lelaki kata tak apa lagi, kawan pergi balas lah, pergi tanya tok guru ni pak kawan balik kawan wajaklah ke dia. Kalau lagu tu pun tak payah juga orang tina dia pergi ngaji. Jadi artinya kalau tok lelaki sendiri tak pandai dan tok lelaki pun nak pergi tanya orang pun tak reti juga. Dia setengah orang tu tidak ke dia tak pandai, nak tanya pun tak pandai juga. Ataupun kadang-kadang tanya pandai, tapi bila orang royak dia reti, nak balik royak tak reti pula. Ada juga begitu pun. Ya, dia ilmu agama ni supaya ilmu ni apa, ilmu hisab, ilmu geografi gapun. Kita tak reti ilmu hisab ni, kita pergi
Kita pergi dengar cikgu duk mengajar. Kalau mengajar gapo dia panggil matematik satu, yang hasad satu, hasad dua ni. Amo tak reti gapo. Pergi dengar balik tak reti nak ayat juga. Jadi agama pun begitu juga pada orang hok tak biasa nak dengar agama ni. Kalau dia dengar orang duk mengajar pun, kalau kebetulan untuk guru tu bahasa mengajar pun untuk apa jelas molek bahasa dia guna tak betul gapo. Dia tak reti juga. Jadi bila tak reti, balik nak ayat lagu anu tak reti. Dia kata aku pergi dengar tapi aku nak ayat kamu tak reti. Sekadar aku seorang tu aku duk rasa reti dah. Ketika tu barulah orang tino kena pergi sendiri ngaji. Yes. Kenapa? Kerana tok guru hak sepatut jadi tok guru dia. Itu lelaki. Tapi tok guru pun tak reti juga. Mana buat nak maka. Dia ni kena cari tok guru lain. Mana? Nampak tu kata dia, fa illam yakun zalika falaha al-khuruju lis-su'ali. Sekiranya yang tak berlaku semua ni, fa illam yakun zalik. Sekiranya tidak berlaku benda ni, tak berlaku benda lagu mana. Tok lelaki pun tak reti. Dan tok lelaki pun tidak pergi juga tanya orang lain hak pandai. Ataupun kalau pergi tanya pun dia balik wayak tu tak tentu juga, sekali begitu sekali begini, moga dia pun tak faham juga. Ketika tu falaha al-khuruju, maka bolehlah bagi si perempuan keluar daripada rumah tangga dia lisuali, untuk menual, untuk mengaji lah kita panggil. Bal alaiha zalika, bukan setakat boleh dok, bukan alaiha, wajib ni atas dia. Bukan setakat boleh je dok, bukan wajib nah atas perempuan zalika perkara itu. Wajib atas dia keluar perkara itu. Wa ya'sir rajulu biman'iha, dan deraka nak pula tok lelaki kalau hidup sekat bini. Tok lelaki katanya reti tak reti pun duduk di rumah, tak boleh. Itu dosa di atas tok lelaki sekat orang tina dia untuk pergi mengaji. Baki lagi ya, masalahnya orang tina dia hak tentunya dia turun rumah tu dia pergi tanya hak tu. Hak tentunya turun rumah, pergi rumah orang kita panggil tok guru lah. Tanya benda hak dia tak reti. Tapi dengan sebab tok guru ni pun memanglah bukan ada masa sangat nak duk congok, mari temu tanya. Kita temu, mari jana tanya cara dia, mari pesung tanya dia. Jadi tok guru ni pun dia tak ada masa juga nak duduk rumah. Ya tak ya, orang tina dia kena mari semua. Dia kena mari semua, cadang ke hak mari sekali ni dengar ke tu, mari sekali ni dengar hak ni. Mana kalau supaya nak orang duduk di pejabat, supaya kata Tok Qadi duduk pejabat, akhirnya dia tak timuh dia tanya Tok Qadi balik. Lepas mari selesai pula tanya hak dia pula balik. Itu lain masalah. Kerana orang ni duduk congok ni dan nanti nak jawab soalan orang. Tapi kalau Tok Guru kapur buat lagu tu juga, tak bergala mana, tak bergati teksi mana dia kalau nanti dengar buah. Jadi ya Tok Guru kapur, dia boleh buat masa sekali seminggu kawan boleh mengajar, 2 kali seminggu di pagi kolek petang kau tengah malam kau. Lepas tu hak kawan ajar ni kalau kebetulan kena dengan hak kanak demo, hak dah molek. Kalau tak kena lagi kanak demo, hak boleh jadi siapa kanak demo ni gilingan depan minggu depan berapa. Jadi ya kena tu semua pengajian tu. Sistem kita sebelah sini para hadirin semua satu cara molek. Mana kita di Kelantan ni khususnya, di negeri lain wallah tapi lah ni kau kembang benda ni. Mana kita zaman lagi tok guru kita ngajar geng orang kampung. Kalau dia ada pondok gapo hak pondok hari-hari, tapi hak geng kampung dia ada sekali seminggu, 2 minggu, 2 kali seminggu ke gapo. Ini cara molek bagi membolehkan orang kampung ni reti masalah agama dia dengan cara mudah. Tak payah daftar nama mula sekolah, ambil LCE lah, apa tak payah pakai gi, tak ada selinga kan. Jumpa kebetulan hak tak tahu lagi, dia tahu. Kalau kebetulan hak dia tahu dah, menambah keingatan dia lagi. Di negeri-negeri lain yang mau tengok di India di mana, dia tak ada hak bahasa festival kampung, tak ada. Di India, di Pakistan, dia tak ada festival kampung. Hanya dia adanya hari Jumaat. Hari Jumaat dia bersyarah. Kerananya dia khutbah Jumaat. Oleh kerana orang India, Pakistan ni pakai mazhab Hanafi. Dan mazhab Hanafi ni tak boleh baca khutbah lain daripada bahasa Arab. Dia nak guna bahasa dia dalam khutbah Jumaat, dia tak boleh. Jadi ya tak ya, belum pada semaya Jumaat tu, dia bersyarah. Sebelum sejam, misal belum pada Jumaat. Dia bersyarah dia royak lah cerita berapa hukum, berapa hara puan, hara berapa pun, dia bersyarah lah. Reti, tak reti, hak gas sebelum Jumaat tu ada. Itu pun tidak semua juga. Jadi bila masuk tanya sembahyang kan, dia baca khutbah lah. Khutbah tu khutbah bahasa Arab aja, dia awal sampai ke akhir khutbah Arab. Reti tak reti pun bukan salah aku, salahmu tak reti Arab. Ada pusing kot tu.
kerananya, kata dia kerananya semayang tiny ni 4 rakaat. Tiny pukul 1-nya orang semayang zuhur 4 rakaat. Jatuh ke hari Jumaat ni kena semayang 2 rakaat. Hak 2 lagi tu ketebah. Sebagaimana rakaat semayang dalam semayang tak boleh baca lain pada Arab, Tahah Arab, Gotu Arab, Goni Arab. Maka dua kali ketebah sebagai ganti bagi 2 rakaat tu pun tak boleh guna juga lain pada Arab. Tu cara istidlal, cara hujah orang Hanafi. Jadi mau tak mau orang dia dengan Arab lah. Kalau kebetulan tok guru kapung, tok katik kapung tu ada bahasa kesian belah, dia nak mengajar kan, dia mengajar bila Jumaat lah, dia bersyarah kapung. Kalau tidak apa kata 3 sekarang orang ni. Sebab tu orang ni jahil-jahil kita sini pun duk rasa mudah kira orang sini. Kalau orang ni dia jahil-jahil sungguh. Jahil sungguh. Muka dia tak ada ni, tak ada bahasa Persian ngaji sekali seminggu gini tak ada. Dia ada bahasa Persian ni, bahasa Persian bersyarah gitu je ada bersyarah ni banyak. Kalau pasal berkitab ni, amal tidak jumpa. Boleh ada. Tapi sekadar amal duduk lama-lama di masa baik, di berapa baik ni, kita sini baik. Kita sini sistem sini. Begitu juga masalah rapuan. Masalah rapuan, maaf lah mau nak sebut. Di masjid sendiri. Di masjid di Bandar Qahirah lah. Di Azhar ni di tengah-tengah Bandar Qahirah. Perempuan-perempuan di sana banding dengan perempuan di sini, amal duduk bahasa baik. Rutin sini. Jahil-jahil orang sini dia pergi balasah. Di balasah tu tok guru kita kampung dia ngajar. Ngajar ilmu sikit dia ngajar cara sikit dia. Ilmu banyak dia ngajar cara banyak dia. Denung orang Tino dia tak pergi. Dia tak ada balasah. Bahasa jemaah balasah dia tak ada. Kalau jemaah orang lelaki. Khususnya di India tak ada masjid yang kita tengok orang puan ke jemaah tak ada. Yang menyebabkan orang Tino dia kita pun tak faham mengaji agama dari mana tak tahu. Mana budak-budak orang Tino denung dia mengaji agama tu melalui ayah dia ke melalui mak dia ke melalui sekolah kau tak tahu. Kalau hak sekolah tu sekolah lah. Berapanya jadi sekolah wallah alam lah. Kalau sekolah tu sistem kebangsaan akademik orang putih tentu dah tak ada agama. Jadi kalau besar keadaan jahil. Kalau reti pun orang lelaki. Orang lelaki reti kerana dia di sana sekolah agama tu dia ajar free. Itu satu benda pelik juga. Orang di sana dia ngaji agama free. Dia masuk juga, masuk orang panggil tubuh sebatang kara, makan dia sekolah tanggung, pakai dia sekolah tanggung, minum dia, kitab dia, kain baju dia, selimut dia, api, air, semua sekolah tanggung. Dia duduk 10 tahun, 12 tahun, 10 tahun, ke berapa, tubik reti. Alim, ulama dapat ni. Kerana barang ni free semua. Zakatnya, bergapanya, semua orang ni pergi ke sekolah agama belakang. Dia tak ada majlis agama. Sini majlis agama ambil zakat orang. Denung, zakat, dia beri pada sekolah agama untuk fisabilillah, untuk fakir miskin, untuk gapo semua dengan belaka. Jadi sekolah agama di sana dia boleh ajar agama pada anak-anak, pada orang dia dengan free semua. Dengan kitab, dengan asrama, dengan lampu, air, hatta baju, kain baju 2 pasang setahun dia mesti berilah. Duit poket dia untuk beli bergapo kasut dia berapa dia beri, dan kitab bergapo tembok kitab buku rojakkan bersama mana pun orang tu tak beli kitab, pakai kitab perpustakaan semua sekali. Itu cara dia. Allah Akbar. 2-3 hari ni sekolah hamba kirim suratlah kan hamba sebagai anak murid tua minta derma supaya kirim dia pula. Itu cara dia begitu. Apa itu? Ada sangat baca dalam masalah hid tadi. Masalah hid tadinya dalam Ihya Ulumuddin ni ada sebut. So, dia merasa mustahab benar lah barang ni wajib. Dia kata balik perempuan kena reti masalah hid. Dan balik tu lelaki kena reti juga masalah hid. Kerana hid ni walaupun dia sendiri tidak mari hid, tapi bini dia mari hid, maka tanggungjawab molek tak molek bini dia terletak atas dia. Dia kata gini. فأما الذي لا بد من إرشاد النساء إليه في أمر الحيض بيان الصلوات التي تقضيها. Adapun benda yang mesti kena ajar ke orang tino dalam masalah haid ni ialah melayangkan sembahyang yang dia kena qada. Hak sembahyang hari-hari tu pun wajib datuk lelaki ajar. Tapi ada orang tino ni bahasa pesen mau tak mau dia kena qada sembahyang dia ketika dia mari haid. Lagu mana? Fa innaha mahman qata'a damuha qubaila al-maghribi
bimiqdari rak'atin fa'alaiha qada'u zuhri wal asri. Ni Amba sendiri tak ingat. Amba sendiri tak ingat. Ni teringat. Hak Amba diingat lagu lain. Tapi dengan sebab kitab ni Amba panggil Imam Ghazali, maka mau tak mau kena terimalah. Tapi Amba belum lagi buka kitab fiqh sendiri. Ni kitab ni Imam Ghazali Ihya Ulumuddin ni fiqh pun dia, tasawuf pun dia. Kata dia orang puan, dengan balik-balik orang puan dah. Orang puan bila putus, bila buti darah dia, bila sejak beberapa kering. Bila kering darah dia belum sikit pada maghrib, kira-kira serkaat lagi. Maknanya dia mari berapa hari, 2 hari, 3 hari, lepas tu kering. Tak kira ni. Baik kering tu kalau kebetulan belum pada dulu sikit pada maghrib. Nak sapa ke murid tu kira-kira kalau semayang dia serkaat. Kita katalah nak sapa ke murid tu, kita katalah murid pukul 7. Untuk serkaat ni berapa minit? Kita kata 5 minit. Dari dia ni. Dia tengok darah dia kering molek. Tengok jamnya ada 5 minit lagi nak murid. Artinya dia kering tu ujung waktu asar. Ujung waktu asar nak sapa ke murid tu kering dah. Ketika tunya dia wajib dah mandi. Tak dia ni. Wajib mandi untuk nak semayang dia, untuk nak tidur sekali dengan tok lelaki dia. Pas lagu mana nak buat semayang dia hok dia tak semayang 2-3 hari. Kata dia wajib atas perempuan ni qada zuhur dan qada asar. Zuhur pun dia kena qada, asar pun dia kena qada. Qada asar tu kerana apa? Qada asar tu kerana dia kering tu dah lagi dengan waktu asar. Asal itu duduk. Jadi dia kering tu kering dah lagi dengan waktu asar. Artinya hak wajib asar tu memang kena atas dia. Kenapa? Kerana mungkin tadi itu orang perempuan mungkin dalam waktu asar masih ada lagi, kerana dah lagi serkaat. Kalau kira nak semayang dah lagi serkaat. Kalau kira tak ingat kita kata 5 minit lagi nak masuk waktu maghrib. Ketika tu artinya waktu asar wajib tadi. Zuhur tu pun wajib qada juga. Hak ni Amba tak ingat dalil. Tapi ingat sikit-sikit masa duk ngaji gitu memanglah zuhur kena qada semua. Cumanya dalil tu Amba tak ingat. Amba duk rasa dalilnya gini. Tapi kalau siapa dia ada dalam majlis kita ni hak ingat, tolong buat ayatlah. Zuhur dia kapuh ngasa. Kerana dalam masalah bila musafir dia rekir dua ni. Bila jamuk, bila kosa dan jamuk, kita boleh rekir zuhur dengan asar. Jadi zuhur dengan asar dia kira regu. Dengan sebab regu dia, maka bila asar ni kena qada, zuhur pun kena tu qada sama. So, pertama regu dia, asar regu dia zuhur. Tapi yang keduanya sejak ni. Masalah sejak ataupun kering darah ni, dia tidak boleh jadi kering tu sekali kering gitu tak. Makna darah tu mari siapa tanya kering dia kering gitu. Dia mungkin boleh jadi kering dulu lagi, kering dalam waktu zuhur lagi. Kekeringan darah dalam waktu zuhur lagi, tapi boleh jadi kecuraian si perempuan ni dia tidak memadu sangat, maka dekat dengan nak murid barulah dia tengok tahu-tahu kering dah, maka boleh jadi timbul kering waktu zuhur lagi. Dulu yang demikian zuhur dengan asar tu mesti diqada sama. Ni jarang orang tino kita ustazah baik atau tidak ustazah baik, ustaz bini ustaz baik, bini untuk guru baik. Tak ada bunyi khabar tak orang kecek kamu. Tak ada bunyi khabar orang tino kecek. Menunjukkan orang tino kita tidak buat. Kalau dia buat dia geger, dia kecut, bukan dia kecut. Dia kecut. Bila tak kecut tu ceng tu. Pakai sejak mani kat pakai semayang, maka semayang murid lah. Kalau mak kering tu pun dalam waktu asar, dia mani kat pakai asar tu kat lepas lah murid hak dia buatnya zuhur kan. Apakah assalamualaikum gitu. Tak ada apa-apa. Ni benda ni tidak begitu. Benda tu ingat. Mulai imalan ni kena pakai ingat orang puan baik, orang lelaki baik, iaitu bila kita kering darah haid dalam waktu asar. Sebanyak mana waktu asar? Dia kira kalau kita ada semayang dan juga semayang serkaat. Ketika tu wajiblah qada zuhur dan asar. Dengan arti
Kalau kering tu dekat lolo dah. Nak ban waktu murid. Tak ada kalau semaya, kalau ada yang maya pun tak ada nak semaya walaupun serkaat. Ketika tu tak timbul masalah qada. Asal dan sah. Tapi jangan pula dengan sebab nak lari daripada qada tu pakai awak tak tengok. Kalau awak tak tengok, malah duk tengok sangat awak tengok dengan qada. Tu. Qada ni waktu lah. Untuk hari hak dia berhenti, hak dulu pada tu dia tak qada lah, moga dia mari haid kan, dia mari haid tidak wajib nak sembahyangnya. Dia hak wajib qada tu haid ni puasa sekara. Sembahyang dia tidak wajib nak qada. Kecuali hak kini hak sejak. Anda tak habis lagi. Kata dia, baca sekali lagi. فإنها مهما انقطع دمها قبيل المغرب بمقدار ركعة فعليها قضاء الظهر والعصر. Sekiranya putus darah ataupun kering darah orang puan belum sikit pada murid. Tak murid lagi belum sikit tu banyak mana? Sekadar kalau sembahyang dan serkaat. Tak kira 5 minit lah mudah-mudah. Maka wajib atas dia qada zuhur tadi dan asar hak baru sekejap ni. So wa idzan qata'a qabla as-subhi bi miqdari rak'atin fa 'alayha qada'ul maghribi wal 'isha. Tu dia. Bila putus darah belum pada subuh. Artinya belum subuh tu datuk lelaki bangun, bini pun bangun juga nak berapa. Dia tengok-tengoknya darah dia berkering. Sekadar mana dia putus darah belum pada subuh tu? Supaya juga sekadar rakaat juga. Belum pada reban subuh, dia sedar darah dia kering dah. Dengan arti, sekadar kalau sekira dia ada ismail, dia dan ismail serkaat. Ismail gapo-gapo pun tak kira lah. Dia serkaat belum pada reban subuh. Wajib atas dia qada murid dan isya sama. Isya yang kena qada tu memanglah dia kering di penghujung waktu isya. Kerana isya ni waktu panjang dah. Dia daripada isya pukul 8 tu sampai ke pukul 5 subuh pagi tu. Semua waktu isya berlaku lah tu. Jadi dengan sebab dia kering itulah waktu isya lagi, artinya isya tu dia duduk dalam keadaan suci. Murid seperti tadi lah. Itu dia. Wa hadza aqallu ma yura'ihi an-nisa. Kata dia hak ni hak paling kurang orang tino kena reti. Dalam banyak-banyak benda hak yang orang tino kena reti, hak ni hak habis, hak mesti benar kena reti. Ada. Wa ma hakama di akhir kata dia wa mahma ahmalatil mar'atu hukman min ahkamil hayd wal istihadah wa lam yu'allimha ar-rajulu kharaja ar-rajulu ma'aha wa syarakaha fil ithmi. Mana kalau orang perempuan buat tak padu, mana-mana hukum mengenai hukum haid, mengenai hukum istihadah atau mengenai hukum nifas, Datuk laki dia pun tidak ajar, maka bini dengan tok laki sama-sama berdosa. Kita ni orang jantan hok tak wajib mari hit sekali abuk pun kena reti juga hukum hit. Tak ada pasal. Mana kata ada pasal pun ada pasal gitu. Sallallahu alaihi wasallam.